Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini saya akan ceritakan kepada Anda semua siapa yang akan bentuk kerajaan dalam PRN Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang pastinya kerajaan itu bukan daripada Parti Malaya. Itu sudah pasti. Dan yang paling pasti lagi ialah bukan Perikatan Nasional. Kalau dulu gelombangnya kuat, sekarang gelombangnya bukan saja malap, tapi sudah mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapakah yang akan membentuk kerajaan dalam pilihan raya negeri Sabah? Ada ramalan mengatakan bahwa akan ada gabungan baru yang kuat di Sabah, melibatkan parti-parti lokal sepenuhnya. Ada yang menjangkakan pergabungan ataupun gabungan baharu parti di Sabah melibatkan GRS, Warisan, PBS dan APCO serta STA. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ini menjadi realiti dan kebenaran, yaitu GRS campur Warisan, campur PBS dan campur APCO serta STA, ini akan menjadi satu sejarah baru untuk politik di Sabah. Namun kalau Anda tanya siapa yang bakal jadi ketua menteri jika semua mereka bergabung, saya menjangkakan yang akan menjadi ketua menteri ialah siapa bilangan kerusi yang paling banyak. Dan saya jangkakan GRS akan masih mendominasi kerusi yang terbanyak dalam pilihan raya negeri Sabah pada waktu ini. Jadi itu sebabnya gabungan GRS, Warisan, PBS, APCO dan STA bakal menggegar Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa bentuk kerajaan, walaupun parti lokal banyak kelompok, gabungan dua blok utama pasti akan berlaku, yaitu yang paling berpotensi membentuk kerajaan Sabah pada tahun 2025 ialah GRS campur Warisan. Sekarang ini di lapangan pemerhatian yang saya lakukan, saya dapati GRS banyak menyerang Barisan Nasional berbanding Warisan. Warisan juga jarang kelihatan menyerang secara terbuka terhadap GRS. Mungkin ini ialah strategi berhati-hati supaya pada waktu pengumuman keputusan nanti, jika berlaku gantung keputusan atau tidak ada yang memenangi majoriti, GRS dan Warisan dijangka akan bekerja sama membentuk kerajaan. Ramalan ini mungkin Anda tak percaya, mungkin Anda tak setuju, dan mungkin keras. Tetapi harus diingat, dalam dunia politik, tiada lawan yang selama-lamanya. Begitu juga tiada kawan yang selama-lamanya. Semuanya boleh berlaku dalam sekelip mata. Tetapi realistiknya berdasarkan gelombang rakyat, kedua-dua parti ini yaitu GRS dan Warisan adalah parti yang lokal. Kedua-duanya mempunyai kawasan kuat yang tidak bertembung besar. Di samping itu, rakyat sebenarnya suka kalau dua-dua tokoh besar Sabah ini bersatu demi negara, yaitu Haji Jinor dan juga Safi Afdal. Jika dilihat, konflik antara Safi Afdal dan Haji Ji boleh dikatakan minimum berbanding konflik antara Haji Ji dengan Bung Mukhtar. Konflik itu lebih besar jika dibandingkan dengan konflik dengan Warisan. Jadi tidaklah sukar untuk kita menerima sekiranya GRS dan Warisan ini dapat membentuk blok Sabah yang baru. Rakyat sebenarnya suka. Ini membentuk kerajaan yang paling Sabah first. Jika mereka bergabung, yaitu GRS dan Warisan, mereka mungkin akan mencapai 53 hingga 60% majoriti dengan mudah. Atau boleh capai sehingga 2/3 daripada bilangan kerusi di Dewan Undangan Negeri Sabah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa maknanya untuk Sabah jika GRS dan warisan bergabung? PRN Sabah 2025 adalah titik perubahan. Sabah mungkin memasuki era politik autonomi. Kuasa negeri lebih kuat dari kuasa pusat. Rakyat menghantar satu mesej. Jangan lagi orang Malaya tentukan masa depan kami. Sabah akan kembali diperintah oleh anak Sabah sendiri. Dari kampung, dari daerah, dari tanah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, PRN Sabah 2025 bakal menyaksikan kemenangan besar parti-parti lokal. Kekalahan akan membuatkan dan memalukan Perikatan Nasional dan PAS dan kebangkitan kesedaran rakyat Sabah bahawa masa depan negeri ini mesti di tangan orang Sabah sendiri. Kalau kamu setuju dengan ramalan ini, sila berikan komen. Kalau kau rasa lain, bagi juga pendapat. Bak kata pepatah orang Sabah, kita-kita juga baini. Dan jangan lupa, biar rakyat Sabah memilih, orang Malaya jangan sibuk-sibuk. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera. Selepas 4 hari, PRN Sabah kempen bermula. Ini adalah ramalan awal siapa yang menang dalam PRN tersebut. Jangan Anda terkejut dengan dapatan survei dan juga pemerhatian di lapangan yang kita buat daripada sumber-sumber yang kita peroleh. Sumber-sumber ini boleh dipercayai, dipetik daripada seluruh kawasan yang ada di negeri Sabah. Ada yang dari timur, ada dari utara, ada dari barat, ada dari pedalaman, ada daripada Tawau, Semporna, daripada Sandakan, Lahad Datu dan sebagainya. Oleh sebab itulah, ada mungkin kebenarannya apa yang kita lihat melalui ulasan ataupun melalui ramalan siapa menang dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Pertama sekali, dijangkakan bahawa parti lokal akan mendominasi pilihan raya negeri Sabah kali ini. Gelombang Sabah Persabahan sudah tidak boleh dibendung lagi. Sudah tidak boleh dihalang lagi. Hari demi hari di lapangan, menurut sumber daripada yang kita terima, menyatakan bahawa gelombang ini makin besar menolak Parti Malaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin diramalkan Parti Malaya boleh menang beberapa kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah. Tetapi untuk menjadi kerajaan di Sabah, Parti Malaya tidak akan mampu.
Dan diramalkan Parti Malaya yang mampu mendapat kerusi dalam PRN Negeri Sabah hanyalah Parti Barisan Nasional dan juga Parti PKR atau Pakatan Harapan. Manakala Parti Malaya iaitu Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, dijangka akan pulang dengan tangan kosong membawa telur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PRN Sabah 2025, siapa yang bakal menang? Inilah ramalan yang paling berani kita buat pada malam ini. Tuan-tuan, hari ini kita buat satu ramalan paling berani untuk PRN Sabah. Siapa bakal menang kerusi terbanyak? Siapa bakal bentuk kerajaan? Dan apakah mesej rakyat Sabah kali ini? Kita tidak terikat kepada Parti Malaya, kita mahu suara Sabah. Tuan-tuan, pada tahun ini, geopolitik Sabah 2025 apa yang sedang berlaku? Ini harus dilihat untuk membuat sesuatu ramalan. Tahun 2025 menyaksikan kekecewaan besar rakyat Sabah terhadap Parti Malaya. Perikatan Nasional semakin ditolak kerana isu ekstrim, sentimen agama dan kegagalan memahami realiti masyarakat Sabah, ditambah pula dengan isu roti gardenia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO BN pula masih wujud tetapi sudah tidak lagi dominan seperti dahulu. Pakatan Harapan PH kekal stabil tetapi pengaruhnya tertumpu di kawasan bandar sahaja. Rakyat Sabah kini jelas, mereka mahu parti lokal memimpin parti sendiri dan negeri sendiri. Isu Taman Negeri pula ialah ekonomi yang perlahan, anak muda lari kerja ke Kuala Lumpur, infrastruktur lembab dan isu paling panas ialah autonomi dan kuasa Sabah membabitkan isu MA63 dan hasil 40%. Siapa kuat, siapa yang lemah di dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Analisis parti menunjukkan parti-parti lokal gabungan Sabah tempatan adalah parti yang kuat. Paling kuat. Rakyat melihat parti-parti lokal sebagai lebih dekat dengan rakyat, tidak dikontrol Putrajaya, faham budaya dan realiti Sabah, lebih dipercayai untuk mempertahankan hak MA63. Parti lokal yang naik namanya kini ialah seperti GRS yang dipimpin oleh Haji Jinor, yang kini mempunyai rekod stabil majoriti kerusi di luar bandar. Manakala Warisan pula kembali dapat sokongan kawasan bandar dan pantai timur. APCO dengan versi baharu, walaupun kecil tetapi ada swing. Swing yang membabitkan KDMR di kawasan Kadazan Dusun. PBS pula walaupun kecil tetapi sentimental value-nya masih kuat. Perikatan Nasional atau PAS menjadi semakin lemah teruk. Teruknya bukan kepalang, teruknya sampai tersembam, tersungkur dan terkubur. Naratif politik mereka kini tidak diterima di Sabah. Bercakap saja mereka menyakitkan hati orang Sabah. Terkini tentang jalan raya pula. Isu perkauman dan agama menjarakkan mereka dari pengundi Sabah. Lebih teruk lagi, di Sabah isu perkauman dan agama tidak boleh dipakai sama sekali. Jadi, PN dan PAS terutamanya tidak mempunyai modal politik untuk dijajah di Sabah. Kau cakap tentang perkauman dan agama, kau akan terkubur selama-lamanya. Ramalan kita hari ini, PN hanya menang beberapa kerusi sahaja. Ataupun pulang dengan tangan kosong, bawa pulang telur kosong. Barisan Nasional pula, kekuatannya adalah di kawasan Melayu Bumi Putra tertentu saja. Banyak kerusi yang mereka kalah tahun 2020 tidak dapat direbut semula. Pakatan Harapan pula diramalkan kekal stabil, tetapi sukar menang di luar bandar. Momentum hanya di kawasan bandar yang majoritinya Cina dan campuran. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ramalan besar siapa menang kerusi terbanyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Ramalan realistik berdasarkan mood semasa dan gelombang rakyat. Ramalan kita ialah blok kerusi. Parti Lokal Sabah iaitu GRS campur warisan campur PBS campur APCO dan lain-lain dijangkakan akan memenangi 42 hingga 48 kerusi. Dan ini adalah dominasi yang sangat jelas yang pastinya menang 2/3 di kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah. Pakatan Harapan pula diramalkan akan memenangi 7 hingga 10 kerusi. Manakala Barisan Nasional dijangka akan menang 4 hingga 6 kerusi. Manakala Perikatan Nasional dijangka memenangi 2 kerusi sahaja, tetapi juga diramalkan mungkin silap hari bulan satu pun mereka tak mampu menang. Bebas dijangka akan menang 1 hingga 5 kerusi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, parti-parti lokal mempunyai kuasa menguasai PRN Sabah 2025. Ini adalah referendum senyap. Rakyat Sabah menolak pengaruh Parti Malaya dan memilih autonomi. Siapa yang akan bentuk kerajaan? Ini semua kita akan jawab dalam video yang seterusnya. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan jumpa lagi. Bye-bye.